Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita buka majlis untuk kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. InsyaAllah sebagai mukaddimah pada malam ini kita akan baca surah An-Nahl ayat 88 ke surat 277. Kalau kita akan baca 88 sampai 93. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Surat 277. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum ayat ini, ayat 48 sampai 93. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Orang kafir dan menghalangi wasaddu, menghalangi dirinya serta orang lain dari jalan Allah, maka zidnahum azab, kami tambahi mereka azab, siksa, samping azab yang menimpa mereka disebabkan mereka membuat kerosakan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan ingatlah tentang kami, hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat
seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka ini umatmu, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan bagi orang-orang Islam. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman, dan mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan, yakni mematuhinya. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Dan semulalah pesanan-pesanan dan perintah Allah apabila kamu berjanji, janganlah kamu merombak mencabuli sumpah kamu sudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummah ya arba min ummah. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk dimeterai bersama kamu, sebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain. Kerana Allah Ta'ala hanya mahu menguji kamu dengan demikian itu, dan ia sudah tentu menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang kamu bersisik dengan itu. Masuk dalam buku. Yang di luar masuk dalam tak apa. Jadi tuan-tuannya boleh ke depan sikit. Puan-puan ada seorang di belakang. Okey, ayat terakhir 93. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah berkehendaki, tentulah dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. Surah Al-Azim. Jadi ayat-ayat yang kita bincangkan ataupun yang kita baca ni masih lagi memberi amaran kepada orang kafir, ya, yang saddu an sabilillah, bukan sekadar tidak beriman, bahkan menghalang orang lain untuk beriman. Di mana minggu lepas kita dah sebut Al-Walid bin Al-Mughirah, kan? Al-Walid bin Al-Mughirah dalam mentafsirkan ayat 11 daripada surah Al-Muddassir. Zarni wa man khalaqtu wahida. Kata Allah Ta'ala, biarlah aku sendirian yang akan menguruskan, menghukum mereka ini, ya, yang menghalang, tidak mahu beriman dan menghalang jalan Allah Ta'ala ni. Apatah lagi menuduh ayat-ayat Quran ni sebagai sihir yang boleh dipelajari, ya, itu kita boleh tengok dalam tafsir. Jadi di akhir ni kita lihat di akhir ni kita lihat walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kadang-kadang kita ataupun ada orang berfikir, kenapalah Allah Ta'ala ni begitu zalim, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka. Allah Ta'ala jawab walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
Memang Allah Ta'ala boleh bagi semuanya sama, baik semua, masuk surga semua. Walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Lalu sebahagian diberi hidayah, sebahagiannya jadi sesat, dan sebahagian lagi mendapat petunjuk dengan sunnah ataupun dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang disebut sebagai peraturan undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan. Siapa yang berjalan di atas jalan yang baik, dia akan dapat kebaikan, yakni hidayah. Siapa yang berjalan di atas keburukan, maka lalu disesatkan Allah Ta'ala, lalu mereka tidak mendapat hidayah. Di akhir itu Allah Ta'ala sebut wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ini jawapan yang sangat tepat untuk semua orang. Ya, apa maksudnya? Sebenarnya kamu kelak akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kenapa disebut telah di sini? Maksudnya bila kita mati, semuanya telah berlaku. Boleh ulang balik? Tak boleh ulang balik, semuanya akan ditanya. Ya, sebab tu kita di Malaysia ni, dan untuk Malaysia ni, kita bukan sekadar talqin ataupun mengajar kalimah pada orang yang nak mati, nak meninggal, tapi juga kita mendoakan mereka. Kita juga memberi peringatan, dan kita namakan talqin juga kepada orang hidup. Ya. Dari sisi istilah mungkin orang boleh petikaikan apa talqin kat kubur. Sebenarnya itu adalah tazkirah untuk orang yang hidup dan doa untuk orang yang meninggal. Ya, wala tus'alunna bima kuntum ta'malun. Kita semua akan ditanya dengan apa yang telah lakukan. Ya. Jadi wa tazawwadu, bersiap-siaplah kita. Ya. Bersiap nak ke mana? Bersiap nak bertemu dengan Allah. Ya. Itu dia ada ulasan ringkas daripada ayat-ayat yang kita baca kita. Alhamdulillah malam ni hujan makin lebat. Mudah-mudahan saiban nafi'ah, ya. Hujan yang memberi manfaat kepada kita semua. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Mudah-mudahan hujan ini bukan jadi satu musibah kepada kita. Kita minta lah yang musibah tu tempat lain, bukan ke atas kita. Baik, tuan-tuan puan, kita akan sambung perbincangan dari hadis berkenaan, masih lagi bab jihad, ya. Masih lagi bab jihad. Bab jihad ni menarik. Menariknya bukan sebab kita kata kita seronok nak perang dan seronok nak laksanakan apa, berjihad ni, sampailah jihad bil qital, ya. Tapi menariknya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang kita baca sebelum ni, ialah berkenaan dengan fadilat, kelebihan, ganjaran, ya, ganjaran bagi mereka yang masuk ke medan ataupun mereka yang menyediakan bahan-bahan, peralatan dan sebagainya. Seperti yang disebut pada minggu lepas, fustatin. Fustatin bukan sekadar kita kata apa, ditulis ni sebagai tenda, bukan sekadar perisai, tapi tempat berlindung. Ringkasnya macam kemah kecil untuk kita berlindung lah, ya. Suatu berlaku peperangan. Jadi apa saja yang kita persiapkan untuk orang yang berjihad ni, juga kita akan dapat pahala, ya. Sama ada dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang. Itu juga kita kata tentang ada satu hadis yang kita juga boleh dapat bila-bila masa. Ainani la tamassuhumun nar. Ya. Dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa dia yang pertama? Ainun bakat min khasyatillah. Ini saya ulang-ulang balik lah, supaya kita bukan sekadar tahu, tapi terasa nak buat. Ya, bukan sekadar tahu, ya. Tapi kita juga cuba mendorong dan juga beri semangat pada diri kita untuk buat. Ainani la tamassuhuna, dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, mata ni pun banyak maksiat. Kita dah bincangkan minggu sebelum ni, mata ni banyak maksiat. Dia menyimpan berbagai memori. Yang kena pejam mata pun nampak zaman dulu, nampak yang baik, nampak yang tak baik, ya. Baca buku sejarah tapi tengok benda lain.
Ya, orang muda ni dia tak faham ayat tu. Baca buku sejarah. Dia tak faham. Baca buku sejarah tapi nampak benda tu. Kita panggil ainan, dia boleh menyimpan maklumat-maklumat dan info-info yang baik, yang buruk. Jadi dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakas min khasyatillah. Bila kita menangis mengenangkan dosa, kesalahan, lalu kita rasa takut, sangat takut, menggigil ketakutan, takut pasal apa? Takut Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala hukum terhadap dosa kita. Ya, masa tu mana nak lari? Ya, mana nak lari? Kalau kita baca dalam ayat tadi, zidnahum azaba, orang salah ni apakah lagi menghalang jalan Allah, Allah Ta'ala akan tambah azab tu. Ya, Allah Ta'ala akan tambah azab yang tidak akan berkurang. Ya. Kalau kita kata masuk alam barzah tu dah mula dengan azab, selepas itu tidak ada keringanan lagi, dia makin berat. Jadi ainan ni ataupun ainun bakas min khasyatillah, mata yang sangat takut kepada Allah Ta'ala, mata jenis inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, dia dalam keadaan yang menangis takut. Ya, bukan menangis kerana kecewa terhadap kehidupan dunia. Kita akan sentuh sikit tentang kehidupan dunia. Kemudian itu juga ainun batas tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga pada jalan Allah, berjihad jalan Allah Ta'ala, sama ada mereka menjaga perbatasan, berjaga kita kata untuk keselamatan umat Islam, negara Islam dan sebagainya. Ya. Jadi mata-mata macam ni, bila mereka melakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, jihad fisabilillah, mereka juga tidak akan disentuh oleh neraka. Jadi itu hadis-hadis tuan-tuan yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu sebelum ini. Ya, mudah-mudahan dia bermanfaat. Baik, pada minggu ini kita akan sambung hadis 25 ya, ke surat 151. Hadis 25. Hadis 25 kenaan dengan jihad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lahyan faqala liyanba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu liyakhruj min kulli rajulaini rajulun thumma qala lil qa'id ayyukum khalafa al kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mislu nisfi ajri al kharij. Ya, sebut. Dia bahagian yang kedua ya. Bahagian yang kedua, muka surat 151. Ada tak? Ya, tak ada. Okay, ada tak apa, nanti beli baru. Ya. Ada sikit ya. Hilang tak apa. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus pasukan kepada Bani Lahyan. Ya. Kalau tengok dalam Dalilul Falihin, menjelaskan bahawa para ulama ittifaq menyatakan bahawa Bani Lahyan ketika itu masih lagi kafir, belum beriman. Ya, jadi Rasulullah mengutus satu pasukan kepada Bani Lahyan, ya, untuk berdakwah, berjihad dan seumpamanya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma, setiap keluarga yang ada dua orang lelaki hendaklah mengirim salah seorang dari keduanya. Ya. Ini Rasulullah tidak wajibkan kepada semua, tapi sebahagian daripada
umat Islam yang diwajibkan ketika itu. Setiap keluarga yang ada 2 orang lelaki hendaknya mengirim salah seorang dari keduanya itu. Sedangkan pahalanya bagi dibahagi antara kedua orang itu. Ya. Dalam arti kata lain, fayadhhabun nisfu wa yabqan nisfu. Sebahagian umat Islam pergi berperang, berjihad kepada Bani Lahyan, dan sebahagian lagi tinggal, ya, mengurus urusan keluarga dan kita kata golongan yang tinggal, ya. Walaupun begitu, kita lihat itu hadis riwayat Muslim, ya, disambung dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan setiap ada 2 orang lelaki hendaklah mengutus salah seorang dari keduanya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang yang tetap berada di rumah, sebab kita kata umat Islam ni zaman itu kalau boleh nak pergi, ya, bukan macam sekarang kalau boleh tak nak pergi. Kita pergilah pergi dakwah dekat Sabah Sarawak, mohon di hulu sana, naik bot 4 jam dan naik jeep 2 jam, naik bot lagi 2 jam. Kau pergilah dulu, saya boleh sediakan dana dan sebagainya. Itu zaman sekarang. Kalau mau pergi, alhamdulillah dan juga masya-Allah. Zaman dulu memang kita kata semua nak pergi. Lalu Rasulullah SAW menyatakan bahawa kepada orang yang tetap tinggal, lil qa'id, siapa saja yang tinggal di rumah untuk menjaga keluarga dan harta orang juang itu dengan baik, syaratnya jaga dengan baik, kana lahu mislu nisfi ajri kharij, maka dia akan mendapat pahala, ya, separuh dari pahala orang yang berangkat untuk berjuang. Nisful ajr, ya, mislu nisfi ajri kharij. Jadi di sini secara mudah kita faham, tuan-tuan, memang kita kata yang pertama, Islam ni tabiatnya memang keluar apa? Untuk disebarkan, ya. Islam ni tabiatnya keluar untuk disebarkan. Dalam keadaan sebaran menyebarkan Islam dah berlaku macam-macam halangan. Bila dihalang, maka mereka diberi pilihan untuk beriman. Yang kedua, untuk bayar jizyah. Kalau tak nak juga 1 dan 2, maka berlakulah peperangan, ya, berlakulah peperangan dalam Islam. Itu kita kata mafhum mudah yang disebut sebagai berjihad sampai mengangkat senjata, di mana dalam hadis yang sebelum ini disebut bahawa syurga itu, abwabul jannah, pintu syurga itu berada di bawah naungan fi zilalis suyuf, di bawah apa kita panggil naungan pedang-pedang. Bukan bermaksud Islamnya agama teroris. Ini kita dah bincangkan sebelum ini. Bila orang salah faham, dia kata, oh, Islam ni dahsyat, memang teroris. Tengok hadis ni, dia tidak memahami mafhum hadis tu. Sebab kita dah jelaskan tadi, ada 1, 2 dan 3 tu barulah berlaku peperangan. Sekiranya orang-orang kafir ini bukan sekadar tak mau terima Islam, bukan sekadar tidak mau duduk di bawah naungan Islam, tapi mereka menghalang dakwah Islam, menghalang dakwah Islam. Jadi bila menghalang dakwah Islam, maka berlakulah peperangan, pedang dengan pedang. Jadi siapa yang mati di bawah pedang tu, di fizi dan suyuh, siapa yang mati di bawah pedang tu, maka dia akan dapat syurga. Itu yang dimaksudkan dalam hadis yang kita baca sebelum ni, abwabul jannah tahta zilalis suyuh, ya, pintu-pintu syurga tu di bawah naungan pedang-pedang. Ya, kita bayangkan pedang-pedang tu kita di bawah. Sebab apa bawah? Sebab jatuh mati, ya, jadi orang jadi akan dapat syurga. Baik. Jadi dalam hadis yang kita baca pada malam ini jelaskan bahawa walaupun seorang tu ditakdirkan, kamu contohnya kita kata kalau 2 orang dalam satu family tu, siapa nak pergi? Dua-dua nak. Sebab pahala jihad ni selalu besar, yang kita jelaskan sebelum ni. Masuk syurga bila ada hisab, semua dosanya akan terampun kecuali dosa hutang. Kecuali hutang. Hutang tu tetap akan ditutup, yang lain semua bersih, ya. Jadi sudah tentu ramai yang nak. Jadi nak buat macam mana? Di situlah kita kata kena undi.
Bila diundi, seorang pergi dan seorang tinggal. Yang tinggal tu sudah tentu rasa tak seronok kan, sebab dia nak ganjaran besar. Jadi Rasulullah menghiburkan kita kan bahawa kamu juga dapat pahala macam orang yang pergi itu dengan nisful ajr, kan, dengan separuh daripada ganjaran itu. Okey, itu mafhum daripada hadis ini. Ya. Okey, hadis seterusnya. Wa 'anil Barra radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid ataupun mutaghatta bis silah. Faqala ya Rasulullah uqatilu aw uslim? Faqala aslim thumma qatil. Fa aslama thumma qatala fa qutila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalil wa ujira katsir. Muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari. Ya. Hadis ini menarik ya, berkenaan dengan seorang lelaki. Ya, dalam setengah riwayat menyebut bahawa dia adalah bernama Uhiram. Ya, Uhiram bin Abdul Ashhal. Ataupun Nabi SAW menggelarnya ataupun menamakannya Zar'ah. Ya. Dari Al-Barra berkata ada seorang lelaki yang berpakaian besi. Ya. Muqanna'un bil hadid, pakai baju besi lah, mudah faham. Ya, ataupun mughatta bis silah. Ya, dia ditutup badannya dengan pakaian baju besi dan juga senjata-senjata yang lain. Siap untuk pergi perang. Ya. Siap untuk perang. Perangnya apa dia? Hidup dan mati. Ya. Perang ni hidup dan mati. Dalam keadaan dia belum beriman. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah. Maksudnya orang ni memang dah hatinya tertambat dengan Islam. Sebab tu dia panggil ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, uqatil au uslim? Apakah saya pergi perang dulu atau masuk Islam dulu? Mana dulu? Nak buat yang mana dulu? Ya. Jadi orang yang tak tahu tentang Islam, kelebihan Islam dan sebagainya, tapi dia nampak kebaikan Islam dan dijumpa Rasulullah, dia tanya terus terang dengan penuh keikhlasan. Rasulullah menjawab juga tidak, dia kata tidak bersinggung, dengan penuh jelas. Ya. Kamu, beliau SAW bersabda, kamu hendaklah masuk Islam dulu, kemudian barulah pergi perang. Memang adab begitu, dia kata. Dalam amal ni semua syaratnya mestilah Muslim dulu, Muslim. Malam ni pun kita ada tahlil kepada almarhum Muslim. Muslim, syarat Muslim. Dalam semua amal ni syaratnya mesti Islam dulu. Ya. Bila Islam barulah boleh dikira amal tu. Boleh masuk dalam perkiraan. Kalau tak Islam, ya, orang itu kita kata derhaka kepada Allah dan Rasul. Macam mana nak dikira amalnya? Ya. Jadi masuklah kamu dulu Islam, kemudian berperanglah. Maka ia pun masuk Islam, kemudian pergi berperang dengan sungguh-sungguh sampailah dia terbunuh. Lalu Rasulullah bersabda, ia beramal sedikit tetapi mendapat pahala yang banyak. Ya. Oh, masya-Allah ya, orang macam ni kita kira masuk je Islam, terus berjihad, ya, kemudian mati syahid. Ya, Rasulullah pun puji dia, amila qalilan wa ujra kathiran. Ya. Dia beramal dengan amal sedikit berbanding dengan orang yang Islam 20, 30, 40 tahun. Kan? Banyak mana amal? Mungkin lebih banyak. Ya. Petah lagi kalau orang tu sampai umur 80 tahun baru meninggal. Dia Islam daripada lahir. Kan banyak amal itu. Dan dia seorang yang soleh pula. Memang banyak amal. Tapi dia tidak pergi berjihad. Tak sama dengan orang yang Islam saja kena pergi jihad, kena mati syahid. Wa ujra katsira. Yang ganjarannya sangat besar. Ini bagi orang yang faham tentang kelebihan jihad fi sabilillah. Lalu dia melaksanakan tuntutan Islam tu, tuntutan jihad, lalu dia mendapat ganjaran yang baik. Ya. Dalam arti kata yang lain, ya, bagi kita ni tuan-tuan, perlu ada dalam hati kita untuk mati syahid.
Mati syahid. Bukan semesti pergi perang, tapi kita nak ganjaran tu. Walaupun mati di atas katil, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala kurniakan ganjaran mati syahid dengan keikhlasan, kesungguhan kita. Ya. Dalam masa yang sama juga kita buat amal-amal soleh yang terdaya yang boleh kita buat dalam suasana, dalam konteks yang kita berada sekarang. Ya. Apa yang kita boleh buat ini banyak. Itu saya baca sini tadi. Takwin apa tu? Hijrah. Ada banyak amal-amal soleh kita buat dengan infak fi sabilillah ke Baitul Mal. Ya. Baitul Mal. Melaka ni saja tuan-tuan untuk tahun 2021. 2021 Pusat Pengurusan Zakat Melaka ni telah menghimpun ataupun dapat membuat kutipan sebanyak 85.6 juta. Banyak tak? Banyak. Menunjukkan orang Melaka ni kaya. Siapa kita Melaka miskin? 80 juta. Ya, 85 juta. Kaya. Itu rasanya belum 100%. Ya, kalau 100%, Masya Allah, rasanya lebih dari itu. Jadi dengan dana banyak, apa kita boleh buat? Inilah kita boleh laksanakan jihad untuk Islam, membasmi kemiskinan, membantu fuqara, membantu asnaf yang lapang, membantu anak-anak yang nak belajar bidang agama ataupun bukan agama, dalam fardu kifayah yang lain. Ya. Tanyalah ibu-ibu, anak-anak menantu yang baru kahwin tu, tiba-tiba dia nak bersalin kan, nak bersalin. Contoh. Dia pergi masuk hospital. Jadi kita tanya anak ataupun menantu ni, doktor yang merawat tu lelaki ke perempuan? Lelaki, mak ni. Lelaki. Mak dulu tak pernah dengan lelaki. Mak tu mak bidan je kan? Jadi di sini tuan-tuan, poinnya ialah tentang ada satu kelompongan ruang kosong yang umat Islam kena masuk. Ini yang kita panggil fardu kifayah. Anak-anak kita bukan tak pandai, tapi ni bila dia cakap dengan mak dia nak masuk medik lah, tapi tak ada pinjaman. Nak ambil pinjaman, siapa nak jamin? Nak gadai tanah, gadah sekangkang korok. Nak jual kebau pun tak ada, tanduk adalah. Orang dulu dia banyak kebau kan, orang Melaka ni. Jadi kita kata bila ada ni macam contoh bila ada Baitul Mal, ada dana yang banyak, jadi kita boleh melakukan jihad untuk pendidikan. Ya, tengok bidang-bidang ruang-ruang yang umat Islam sangat memerlukan bidang tersebut, dan kita boleh masuk, dan itulah jihad kita. Itu satu bidang. Banyak jihad lain. Macam malam semalam ya, forum Ihwal Islam kan, dia menyebut tentang koperasi masjid. Tuan-tuan tanyalah masjid-masjid, bukan sekadar di Melaka atau satu Malaysia, berapa dalam akaunnya? Adalah 2-3 ribu. Saya langsung tak percaya. Minta maaf lah, biasanya 100,000. Okay. Adakah kita bagi ataupun umat Islam yang memberi infak untuk dana masjid tu adalah untuk dibekukan, disimpan dan juga dilaburkan dalam bank? Adakah itu tujuannya? Tidak. Ini untuk memakmurkan masjid dengan aktiviti, dengan bantuan dan segala-galanya. Apa saja yang memberi kebaikan kepada Islam, masjid adalah, kita kata, center ni, pusat menyebarkan amal ma'ruf nahi munkar, semuanya ditolak daripada masjid. Ya. Inilah masa untuk kita guna duit. Anak-anak tak datang ke masjid, jangan salahkan budak-budak. Kita kenapa tak datang? Kat masjid tak ada wifi. Pasang wifi. Tapi kita kontrol lah. Kita buat pertandingan menggunakan quizzes umpamanya. Kita datang ke sini, kita ada buat quiz dalam 5 minit. Siapa jawab paling cepat, paling tepat, kita akan bagi hadiah.
cash money. Agak-agak datang lah budak. Bukan soalan susah. Siapa nama Datuk Nabi? Memang dia boleh jawab. Kita tahu. Bukan kita nak susahkan dia, kita nak bagi duit, itu je. Dan akhirnya kita dapat jinakkan hati dia. Jadi semua dana-dana ni, ya, termasuk dalam bab kita jihad fisabilillah dalam untuk menyebarkan agama Allah Taala. Sebab kita perlu wariskan agama ni kepada dinasti seterusnya. Andai kata kita mati tuan-tuan, ya, kita mati tuan-tuan, agak-agak siapa nak doakan? Kita baca dalam hadis, waladun salihun yad'ulah. Waladun salihun yad'ulah. Anak kita semua masuk bidang akademik. Anak kita kan, anak tuan-tuan, jadi contoh semua masuk bidang akademik. Bila mak atau ayah yang meninggal, dia pun peluk tubuh macam tu. Dia tak buat. Ikut je. Along tengok Angah, Angah tengok Acik, Acik tengok Posu. Kena buat macam mana mak ni? Panggil imam, saya tak kenal imam. Panggil Pak Bilal. Bilal tu apa? Kan? Kemudian kita nak buat macam mana ni? Baik, kita menung 20-30 minit. Kalau 20-30 minit dah banyak benda selesai. Ini contoh tuan, saya tidak spesifik kepada sesiapa. Ini contoh. Ada banyak kes lah ini berlaku. Jadi di sinilah kita kata macam generasi yang baru ni perlu dididik, ya, bukan sekadar dengan info yang mereka belajar di sekolah, tapi dalam bentuk reality. Dalam bentuk reality. Ya, kalau orang kata kalau kursus jenazah tu, buat kursus jenazah untuk anak-anak ni, biar dia sendiri jadi mayat. Pun memang melompat-lompat dia sonok jadi mayat. Kemudian kita viralkan mayat hidup. Kita dah bungkus tu dia bangun, kita pun viralkan mayat hidup. Memanglah mayat hidup, kan? Jadi dalam keseronokan dia belajar tu, dia dapat sesuatu pengalaman yang sangat berharga. Dalam arti kata memahami kematian dan juga mengurus kematian, terutama ibu ayah, dan juga tanggungjawab selepas mak ayah dia meninggal nanti. Siapa mak ayah tu? Kita lah. Siapa mak ayah tu? Kita. Ya, benda ni tuan-tuan bukan benda remeh, tapi benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebab kita tak akan hidup lama atas dunia ni. Ya. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Cuma bezanya kita kata umat Muhammad SAW ini diberi kelebihan dengan amalnya diganda, berganda-ganda. Kalau semayang 25 hingga 27 kali ganda. Itu sebagian ulama nyatakan bahawa kalau kita semayang setahun berjemaah ni, kita bukan dapat 27 kali ganda, kita akan dapat 270 kali ganda. Kalau 10 tahun, itulah seterusnya, menunjukkan bahawa amalan kita diganda-gandakan ini sebab kita melakukan berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan dijanjikan dengan gandaan. Apatah lagi kalau kita baca dalam surah Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adra lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Digandakan untuk 1000 tahun. Ya. Khairun min alf syahr. Satu amal tu, satu malam tu, amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ataupun dikira juga sebagai lebih kurang 83 tahun. 83 tahun. Jadi di sini kelebihan-kelebihan yang ada pada umat Islam, terutama umat Muhammad SAW, kita perlu ambil peluang dulu, supaya sampai satu masa bukan sekadar kita dapat, bahkan kita juga akan dapat mewariskan kepada generasi seterusnya, mereka juga dapat beramal dengan benda ini. Ya, yang benda ini tuan-tuan bukan boleh dibuat sekali-sekala, tapi kena berterusan. Pendidikan itu satu proses yang berterusan. Jadi kita kata dalam contoh yang kita baca sini, amila qalil wa ujra kasir. Ini baru satu kes. Satu kes, ya. Seorang yang masuk Islam, berjihad, terus mati. Kita yang telah lama Islam, apa yang kita buat supaya dapat ganjaran yang lebih dari itu? Maksudnya kita boleh, sebenarnya yang saya nyatakan tadi, kita boleh berjihad dalam bentuk yang lain.
sesuai dengan zaman dan juga tempat yang kita ada sekarang ni. Umpamanya infak fi sabilillah untuk membantu menaikkan agama. Wa ja'ala kalimatullahi al-ulya. Baik tuan-tuan, kita ambil satu lagi hadis ni, hadis yang ke-27. Boleh? Hujan pun masih lebat dekat luar tu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa ma lahu ma 'ala al-ard min shay' illa ash-shahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara min al-karamah wa fi riwayatin lima yara min fadli ash-shahadah muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, tidak ada seorang yang masuk syurga itu ingin kembali ke dunia walaupun ia mempunyai kekayaan yang besar di dunia ini, kecuali orang yang mati syahid di mana ia ingin untuk kembali ke dunia. Kemudian dia berjihad dan terbunuh dalam jihad tersebut sebanyak 10 kali kerana ia melihat kehormatan ataupun karamah, diangkatkan darjat ni yang diberikan kepadanya. Dalam riwayat lain dikatakan kerana ia melihat kelebihan orang yang berjihad. Ya. Ini bagi orang yang telah mati syahid dan nampak dengan jelas kelebihan mati syahid, kelebihan jihad dan juga mati syahid. Ya. Kalau orang lain, ya, walaupun orang kaya, tanyalah orang kaya, jutawan, millionaire, bukan tanya di dunia, tanya di akhirat. Kalau Allah Ta'ala tanya, nak tak kembalikan kamu ke dunia? Saya mereka tak nak. Ya. Sebab dari satu sudut lain kita lihat, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua apa yang kita miliki semua akan ditanya. Semua apa yang kita buat semua akan ditanya. Ya. Dalam ayat lain tentang orang kafir dan surah-surah sejadah orang kafir nak kembali ke dunia untuk beramal soleh, itu bab lain. Ini kenaan dengan kita kata bagaimana kalau orang tu tahu tentang zamud dunia, tentang hinanya dunia, dia tak akan nak kembali ke dunia. Ya, dunia ni kaya macam mana pun tidak akan memberi apa-apa di akhirat. Sebab kalaupun anak Adam tu kata mali, ya, hartaku. Jadi kalau ditanya wahal laka min malika, tak ada bagi kamu dunia harta tu illa ma akalta fa afnaita, apa yang kamu makan semuanya akan hancur binasa, akan serna. Kita makan macam mana? Malam ni kita ada buffet 40 jenis hidangan. Tuan-tuan nak makan banyak mana? Makan banyak ke makan sikit ke, besok sama je, natijahnya sama. Natijahnya besok sama je. Betul? Ada natijah lain, hasilnya sama je. Afnai tak? Ya. Au labista, apa yang kamu pakai, fa'ablai tak. Hari ni beli baju baru, ya, 2-3 tahun lagi buruk lah. Ya, saya akan buruk, betul lah. Tuan-tuan kalau pakai kain plekat, ya, contoh plekat tu cek ini bila pakai. Kalau 10 tahun tu kena tukar lain. Nanti selap-selap masa rukuk sujud takut dia terbelah dua. Sebab apa? Pak Ablai tadi dah sampai masa je. Sampai masa. Kita bukan nak salahkan siapa, sampai masa itulah dunia. Itulah dunia. Ya. Apa yang kamu pakai dia akan rosak. Ya, dia akan rosak dan dia tak akan jadi sentiasa baru, sentiasa kuat dan sebagainya. Sama macam tenaga kita lah. Tapi apa yang kekal? Au tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang kekal bersama kamu. Ya. Jadi dunia ni yang makan, pakaian ataupun perhiasan ni, di mana dalam surah apa? Surah Al-Imran yang kita baca sebelum ni, Nas, Abu Syawal, Minan Nisa, semuanya akan binasa. Tak ada benda yang kekal. Tapi ada satu benda yang kita nak, yang orang beriman nak ni,
iaitu bersedekah. Itu bagi kita. Tapi bagi orang yang faham tentang jihad ni, kalau boleh dia nak bangkit balik, bangun balik ke dunia dan berjihad, kemudian mati, berjihad dan mati 10 kali. Sebab apa? Dia tahu tentang karamah, kehormatan, kelebihan, dan juga dia angkatkan darjat di alam syurga. Di alam syurga. Ya. Sebab tu tuan-tuan puan, kita kena banyak fikirkan tentang hakikat dunia ni. Sebab hakikat dunia ni tak lain adalah tempat ujian. Ya. Tuan-tuan jumpa siapa saja, saya biasa tanya orang lah, terutama student saya, ada masalah? Tak ada masalah Ustaz. Itu siapa yang tak ada masalah, dia tidak hidup. Kenapa pula Ustaz? Dunia ni tempat masalah. Masalah tu maksudnya fitnah ataupun ujian. Dunia ni tempat ujian. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami uji kamu dengan syar, keburukan, dan juga dengan kebaikan sebagai satu ujian ataupun fitnah. Fitnah ada ujian. Memang kita akan diuji. Jangan dapat nikmat rezeki yang banyak pun diuji. Bakhil, kedekut, pelik, tamak, nak lagi. Dapat segunung pasir, nak bergunung-gunung pasir lagi. Kan? Ini contohlah, bukan ada siapa. Ya. Dia diuji dengan kesenangan. Ada juga diuji dengan kesusahan. Orang Melayu kata sudah jatuh, ditimpa tangga. Dah jatuh, ditimpa tangga pula. Ya, bertimpa-timpa. Keluar mulut buaya, masuk mulut rimau. Betul? Keluar mulut buaya, masuk mulut rimau. Tak selesai masalah. Ingatkan perkahwinan kali pertama, kemudian berpisah. Ni contoh minta maaf contoh je, bukan nak kata siapa. Berlaku perkahwinan pertama, Masya Allah, Inna Lillah. Akhirnya Allah Ta'ala beri jalan keluar dan tamat. Jumpa jodoh kedua, Waliyahzubillah, lebih dahsyat. Ya, itu keluar mulut buaya, masuk mulut rimau. Dan macam-macam ujian. Macam mana pun, bila kita faham bahawa wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah, kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Dunia ni ada tempat ujian. Kita masuk dunia ni tempat diuji. Macam orang masuk Dewan Peperiksaan, untuk apa? Saya tak suka lah soalan ni. Saya suka soalan ni, saya tak suka soalan ni. Boleh pilih? Boleh lah pilih, tapi kena jawab semua. Saya tak suka jawab soalan ABC ni, yang mudah salah. Saya tak suka soalan objektif, dia terlalu umum. Apa yang sukanya? Siapa yang tak suka, dia masuk. Dia kena mati dulu. Ya. Itu pun bila dah masuk dunia, masuk ke alam barzakh, dia juga tetap akan disoal apa yang kamu buat atas dunia. Ya. Jadi bila dalam bagi orang beriman, bila kita diuji, kita pun mengadu dengan Allah. Simple saja. Ya. Bila kita tidak uji, kita pun santai, rehat, lalu kita pun lalai. Nak bangun subuh, bangun hujan-hujan, payah. Kan? Kita pun mula hujan, nak mandi sodu, nak pergi surau, ada ke tidak orang. Nak bawa kereta, kita bawa basuh, sayang, RM20 cuci kereta. Naik motor, tak ada baju hujan, nak pakai payung, basah pula kain. Itu kita panggil was-was syaitan. Kita diuji dengan berperang dalam jiwa sendiri. Bila ujian yang ini pun kalah, tak payah nak pergi jihad. Ya. Ujian nak bangun, nak tolak selimut, nak ambil wuduk, nak sembahyang 2 rakaat, tak biar subuh umpamanya pun payah, tak payah pergi tentang jihad. Jadi kita kata dunia ni memang tempat diuji. Kita diuji. Kita sekarang sedang diuji dengan kesenangan. Alhamdulillah kita sihat. Kau berapa umur? Saya tengok agak-agak berapa. Saya rasa abang ni 45. Bagi abang pada umur 65 dah. Diuji dengan kesihatan.
dengan badan yang salur, yang tak ada beban kan. Kadang-kadang ada orang betul. Saya ingatkan abang ni 45, 65 apa rahsia anda? Boleh buat jalan ubat. Kan ujian dalam bentuk kesihatan. Ada ujian dalam bentuk kesusahan. Ya, belum pension dah jalan mengangkat. Kan ada kan? Kesian. Itu ujian bagi dia. Kita tak kata kau ni masa muda tu tak jaga makan, tak boleh salahkan dia. Memang dia diuji begitu. Ya. Ujian dengan suami, ujian dengan anak, ujian dengan isteri, macam-macam jenis ujian. Ya. Jadi tempat dunia ni hakikatnya adalah tempat kita diuji. Jadi bila kita diuji, di situlah kita akan angkat tangan mengadu dengan Allah, wahai Allah, Engkau lah yang maha besar. Allahu Akbar. Kadang-kadang puas ni nampak macam besar kepala kan. Allahu Akbar, Allah lebih besar kan? Kadang-kadang nampak orang sombong dengan kita. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Jadi kita pun tak heran dengan orang yang besarkan diri dan sebagainya. Sebab kita nampak Allah yang lebih besar, tempat kita mengadu, tempat kita mohon keampunan, tempat kita mohon keselamatan, kesejahteraan, bukan sekadar di dunia, sampailah ke akhirat. Ya. Baru sebab itulah kita lihat orang yang beriman ini, dia nampak dunia ni satu benda yang sangat kecil dan remeh. Dan dia nampak akhirat itu satu yang besar dan mesti dikejar. Dan mesti siapkan diri. Ya. Sebab kita tahu tuan-tuan puan, kehidupan dunia hanya seketika. Bila mati nanti kita tidak ada masa lagi untuk beramal, tetapi kehidupan di akhirat nanti lebih panjang, lebih lama, lebih dahsyat. Kalau kita muhasabah tuan-tuan untuk diri kita ni, agak-agak dalam tak payah ambil 10 tahun lah. Dalam tempoh PKP ni kan, PKP, dalam tempoh PKP sebenarnya kita banyak duduk kat rumah. Berapa kali agak-agak kita khatam. Itu satu. Berapa banyak kitab kita baca. Berapa banyak berapa malam kita bangun untuk tahajud. Berapa banyak titisan air mata penyesalan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Banyak rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita hulurkan kepada golongan yang terputus. Walaupun mereka tak angkat bendera putih. Kan? Jadi bila kita fikir macam ni, sebenarnya kita tak buat apa-apa lagi untuk kesejahteraan diri kita selepas kematian. Ya. Sedangkan kematian tu sentiasa membayangi kita. Ya. Baru hari ni bawa kereta, besok kita tengok dah dikuburkan. Walaupun sayang macam mana dengan suami ni, ya, dibelai begitu gini, hidup sekali sampai 40 tahun. Hari ni mati, kalau boleh malam ni nak ke bumi. Ada simpan sampai besok. Kita kata, kenapa nak cepat sangat? Anak-anak semua dah ada, kubur pun dah gali lama dah. Kan? Ini kalau tak hakikat dunia, memang habis nyawa, habislah. Kita pun buatlah tahlil, doa, malam pertama, malam kedua, malam ketiga anak dah balik. Tinggallah mak nanti konten-konten seorang. Ya. Nasib baik ada tempoh ahdath, atau tempoh kita panggil berkabung, 4 bulan 10 hari. Kita duduk kat rumah berdoa lah, baca Quran sampai habis tu. Kalau yang berumur, Masya Allah lah, mungkin dia berdoa lagi terus. Kalau yang muda tu, dia fikir nak kahwin. Kalau lama lelaki lah nama ni, dia kata macam mana nak urus anak-anak ni, siapa nak kerja, siapa nak urus rumah. Jadi di sini kita tak salahkan siapa, tapi nak cerita bahawa inilah hakikat kehidupan dunia yang sementara. Yang penting kita siapkan diri untuk akhirat. Caranya menjadikan seluruh kehidupan kita ni sebagai ibadah. Kalau kita nak harapkan ibadah kita, sembahyang ni memang terhad. Sembahyang, puasa, zakat, haji ni memang terhad. Kita puasa pun Ramadan je, yang lain tu belum tentu. Cara yang terbaik ialah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Olah, seluruh kehidupan kita menjadi ibadat. Sembahyang kita adalah ibadah. Inna solat. Ibadah kita yang lain-lain itu juga adalah ibadah. Dan kehidupan kita, ini yang paling besar, yang paling banyak. Kita berjalan, pergi kerja, kita balik kerja, kita pergi ke pasar, ibu-ibu memaskan rumah, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Ya?
Pemamati dan seterusnya sampailah kematian kan, lillahi, seluruhnya adalah lillahi rabbil alamin. Lalu seluruhnya mudah-mudahan akan jadi ibadah bagi kita, dan itulah kita antara benda yang paling baik yang sepatutnya kita buat. Kalau mengharapkan tilawah kita, satu hari belum tentu satu muka Al-Quran. Sebaik pagi malam ni kita baca berjemaah kan, tidak, belum tentu. Sebaik malam Jumaat kita baca Yasin. Kita kena tiba-tiba ada hal lain, memang tak baca dah. Kena nak menguruskan anak kahwin, sebulan sibuk ni. Sebulan sibuk ni. Habis tu Quran macam mana? Quran nombor 2. Ya, ini realiti kehidupan. Jadi nak mudahnya, bila kita baca ayat inna solati tadi, menunjukkan bahawa kita kena jadikan seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Kalau mesti kata lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua, mestilah menepati syariat. Yang kita buat tu mesti menepati apa yang Rasulullah perintahkan, tinggalkan apa yang Rasulullah larangkan. Ya, dengan ada dua syarat ni dah cukup dah menjadikan amal itu menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan dia menjadi bekalan kita bertemu Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada perbincangan hadis dan juga ayat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lam. A'udzu billahi samii 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza liman ma'ruma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suna. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نعوذ بك علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.